نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الصالحين والصالحات ربنا زدنا علما نافعا مباركا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertama sekali, marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnia-Nya serta taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dapat kita bersama-sama sekali lagi pada pagi yang mulia ini untuk kita meneruskan pengajian kita. Minggu yang lalu telah kita kupaskan beberapa perkara dan ada sebahagian perkara memang sengaja kita lompat, dan hari ini kita akan meneruskan perbincangan kita di muka surat 338, tempat penyaluran zakat atau dikatakan sebagai asnaf zakat. Betul ya? InsyaAllah hari ini kita akan meneruskan tentang perbincangan asnaf zakat. Dan kita dah masuk belum? Belum. Jadi kita belum ambil bahagian U, belum ya? InsyaAllah hari ini kita akan menyambung perbincangan dalam bab tersebut. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pada pertemuan kita yang lalu telah kita mengetahui bahawasanya di sana ada berbagai jenis zakat. Zakat emas, zakat harta, zakat perniagaan, zakat tanam-tanaman, zakat binatang ternakan dan sebagainya. Persoalan seterusnya adalah apabila kita mengetahui kita ini diwajibkan mengeluarkan zakat. Persoalannya adalah kepada siapa harus kita mengeluarkan zakat, memberi zakat kita itu. Adakah kita boleh memberi zakat kita sebarangan atau tidak boleh kita memberi zakat kita sebarangan? Atau maksudnya, boleh tak kita memberi zakat kepada seorang janda? Boleh tak kita memberi zakat semata-mata seseorang itu seorang anak yatim? Jadi perkara-perkara sedemikian kadang-kala atau seringkali diperkatakan. Jadi sama ada anak yatim tersebut boleh menerima zakat atau tidak, perlu kita memahami dan memastikan anak yatim itu atau orang yang bakal menerima duit zakat itu, ianya adalah salah seorang asnaf. Ya, jadi salah satu asnaf zakat. Jadi zakat itu tidak boleh kita berikan sebarangan. Dia tu hanya boleh diberikan kalau dia tu salah satu asnaf. Di sana ada 8 asnaf zakat. Apa maksud asnaf zakat? Asnaf zakat ini adalah golongan-golongan yang boleh menerima zakat. Seorang yang yatim tak semestinya dia itu seorang miskin. Seorang miskin dia tak semestinya anak yatim dan sebagainya. Jadi perkara-perkara tersebut akan kita kupaskan. Selain daripada itu, para jemaah yang dirahmati Allah, persoalan yang ingin kita renungkan juga adalah apabila seseorang mengeluarkan zakat, adakah wajib dia mengeluarkan zakat itu ke 8 asnaf? Boleh tak dia tak berikan ke 8 asnaf, tetapi dia berikan kepada hanya sebahagian daripada asnaf-asnaf zakat? Adakah sah zakat itu? Atau duit ini tak seberapa banyak? Boleh tak dia hanya berikan zakatnya, katakan $200-300, diberikan kepada seorang miskin? Boleh tak dilakukan demikian? Dan kalau kita katakan kita nak berikan, ada sebahagian institusi zakat hari ini mendakwa mereka memberikan ke 8 asnaf. Adakah mereka benar-benar berikan ke 8 asnaf itu? Siapakah asnaf-asnaf tersebut dan apa yang dimaksudkan dengan asnaf zakat kalau kita lihat kepada konteks kita hari ini? Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, itulah perbincangan kita. Baik, di muka surat 338 daripada kitab Fiqh Sunnah tulisan Al-Imam Syed Sabiq rahimahumullah. Beliau mengatakan, orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan.
Jadi kita perlu ingat, apabila kita katakan zakat, tak boleh beri sebarangan. Sebab itu orang kata, Ustaz, nanti kita hari raya ni kita nak get ready duit zakat. Itu bukan duit zakat. Duit kita salam raya, duit kita kasih anak-anak untuk raya, itu bukan zakat. Kerana apa? Zakat hanya boleh diberikan kepada asnaf zakat. Kalau kita pergi rumah seseorang, anak saudara kita kaya, kita beri dia duit raya, kalau kita niatkan zakat, kemungkinan tak sah zakat kita. Kerana beliau itu tak semestinya termasuk dalam golongan asnaf zakat. Akan tetapi dalam senario yang lain, kita pergi rumah saudara kita yang lain, memang dia tu susah, fakir miskin, terus kita alang-alang nak kasih duit raya, kita niatkan duit zakat sekali, boleh tak? Diperbolehkan mungkin. Kalau dia tu termasuk dalam asnaf zakat. Jadi penting para jemaah yang dirahmati Allah, kita nak lihat, nak renungkan siapa sebenarnya dikatakan sebagai asnaf zakat. Jadi penulis mengatakan zakat asnafnya adalah 8 golongan. Kesemuanya tercantum di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah ayat 61. Jadi kita akan kupaskan hari ini mengenai surah Taubah ayat 61 dalam masalah asnaf zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas sadaqatu lil fuqara'i." Sesungguhnya sedekah-sedekah kalian, yakni zakat itu lil fuqara'i, pertama untuk fakir, wal masakin, yang kedua untuk orang-orang miskin, wal amilina 'alaiha, para amil, akan kita bincangkan nanti, wal muallafati qulubuhum. Muallaf, apa maksud muallaf? Sejauh mana yang dikatakan muallaf? Orang tu dah masuk Islam 10 tahun, 20 tahun yang lalu, masih muallaf ke? Muallafati qulubuhum. Wa fir riqab, yang fir riqab, yang kelima, apa maksud riqab? Wal gharimina, dan gharimin. Wa fi sabilillahi, yang ketujuh, fi sabilillah, wa ibnis sabil, dan untuk ibnu sabil. Siapa dimaksudkan dengan ibnu sabil? Siapa dimaksudkan dengan gharimin? Siapa dimaksudkan dengan muallafati qulubum? Akan kita kupaskan nanti insya-Allah. Faridatan minallah wallahu alimun hakim. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya zakat-zakat kalian itu hanya untuk golongan-golongan orang yang disebutkan tadi. Faridatan minallah, ianya telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun hakim. Sedangkan Allah Ta'ala maha mengetahui, lagi maha bijaksana. InsyaAllah kita akan bincangkan satu persatu maksud fakir, maksud miskin, gharimin dan sebagainya. Dalam sebuah hadis yang lain pula dari Ziyad bin Al-Harith As-Sa'dai, katanya, aku pernah datang untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu berbai'ah kepadanya. Bai'ah telah kita mengetahui maksudnya adalah untuk memberikan sumpah taat setia kepada Nabi SAW. Tiba-tiba datanglah seorang lelaki dengan berkata, berilah aku bahagian zakat. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak redha dengan ketetapan yang dibuat seorang Nabi atau lainnya berkaitan zakat ini, sehingga Allah memutuskan sendiri dalam masalah tersebut. Kemudian Allah membahagikan penerimaan zakat kepada 8 golongan. Jika kamu termasuk ke dalam salah satu dari 8 golongan ini, tentulah akan aku berikan kepadamu. Jadi ini menunjukkan dalil. Ada sebagian sahabat, ada di antara mereka minta zakat, tetapi Nabi SAW kadang-kala berikan zakat, kadang-kala tidak. Kerana zakat itu hanya boleh diberikan kepada golongan-golongan tertentu sahaja. Sebab itu tak boleh sembarang-sembarang masukkan duit ke dalam tabung masjid, zakat, nak berikan seseorang tu duit zakat atau sebagainya, kerana zakat ada tertakluk kepada sebahagian perkara. Ada sebahagian golongan boleh terima zakat, ada sebahagian golongan tak boleh kita terima zakat, mereka tak boleh terima zakat. Jadi kalau kita nak bantu mereka, hanya setakat sedekah sunat atau infak fi sabilillah, atau wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam perkara-perkara kebaikan, tapi tak boleh zakat. Kerana zakat hanya 8 asnaf. Jadi kita nak lihat sekarang, apabila kita katakan zakat itu 8 asnaf, siapa sebenarnya 8 asnaf zakat tersebut? Pertama sekali kita lihat, penulis mengatakan di muka surat 339, pertama fakir dan miskin.
Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya zakat-zakat itu pertama sekali adalah untuk fakir dan miskin. Baik. Sebagaimana siapa yang dimaksudkan dengan fakir miskin? Penulis mengatakan mereka itu adalah orang yang hidup dalam kekurangan dan tidak memiliki apa yang mereka perlukan. Sebaliknya adalah orang kaya yang berkecukupan. Apa maksud fakir miskin? Pertama sekali, fakir miskin itu orang yang tidak mencukupi, tidak ada kecukupan dalam kehidupan. Opposite kepada fakir miskin, orang kaya. Orang kaya kadang-kala dia bekerja tak tunggu gaji. Pasal apa? Duit tak habis. Gaji tahun lalu punya bonus belum habis pakai lagi. Dia tak ada tunggu ni berapa hari bulan ni. Tak ada. Sebagian kita dulu kerja, tengok sekarang berapa hari bulan, dah 22 hari bulan, dah makin sesak. Tunggu bila masuk 30 hari bulan, line up tunggu cepatlah. Ni setiap orang berbeza-beza. Ada masuk setakat tengok figure naik. Dulu sebelum masuk gaji bulan ni, berapa duit dalam bank? 78,000. Sekarang nanti masuk ni dah jadi 82,000. Nampak? Setiap bulan naik angka. Contoh, setiap orang berbeza. Tetapi fakir miskin itu bukan sedemikian, dia itu orang yang tidak berkecukupan. Apa beza fakir dan apa beza miskin? Fakir adalah seseorang yang lebih miskin daripada orang miskin. Kemiskinan seorang fakir lebih dahsyat daripada orang miskin. Jadi orang miskin itu miskin. Orang fakir lebih miskin daripada orang miskin. Ada sebagian ulama menjelaskan, orang miskin itu adalah seseorang yang bekerja 1 bulan tak cukup perbelanjaannya. Contoh, kehidupannya memerlukan, kehidupan di Singapura 1 bulan perlu berapa? Contohlah, dalam kehidupan yang tidak mewah, sederhana, pergi pasar setiap hari, bagi anak-anak sekolah, setiap bulan paling tidak dia katakan saya perlu gaji 1,400. At least untuk budak sekolah, duit belanja, duit yuran, duit sewa atau sebagainya. Ada family 1,400, ada family 2,000 pun tak cukup, 2,500, bergantung kepada masing-masing. Contohlah, satu family yang memerlukan keperluan $1,400. Gaji suami 1 bulan $1,300. Setiap bulan memang tak cukup. Nescaya sebagian ulama katakan dia tu miskin. Kenapa dia miskin? Pendapatan dia kurang daripada keperluan. Apabila kita katakan keperluan di sini bukan keperluan yang melampaui batas. Kalau keperluan, kalau kita lihat setiap orang berkeperluan berbeza-beza. Beza. It's a matter of bagaimana kita menjalani kehidupan. Ada orang gaji kecil tetapi dia hidup sederhana cukup. Ada orang gaji dia sederhana tapi mewah kehidupannya memang tak cukup. Ini contoh. Jadi kita lihat di sini. Di sini kadang-kala yang menyedihkanlah. Kadang-kala ya, pengalaman saya sendiri, kadang-kala kita pergi rumah orang yang susah nak beri bantuan, rumah dia pun lebih hebat daripada rumah kita. Kemudian dia pakai handphone dia, Masya Allah, iPhone. Saya punya handphone Vivo. Contohlah, Vivo dekat Gilang, dekat Chongpang. Yang iPhone, Masya Allah, iPhone latest model. Samsung, Masya Allah. Contohlah, mungkin kita baik sangka orang hadiahkanlah. Kat dalam rumah LED TV 4K yang 52 inch, Masya Allah, tabarakallah. Contoh. Jadi setiap orang mempunyai berbagai-bagai cara kehidupan. Perkara ini pernah kita kupaskan. Masalah secara umum. Masalah masyarakat kita kadang-kala mereka ini memang gagal di dalam financial management. Tak ada ilmu, tak ada kebolehan dalam financial management. Ini masalah. Sebab tu hutang non-stop. Sebab tu kadang-kala perbelanjaan, dapat gaji belum cukup bulan habis gajinya. Masalah. Contoh. Tetapi kita bincang secara umum. Bagaimana nak definisikan orang itu orang miskin ke tidak? Kita tengok gaji ibu atau ayahnya, gaji seseorang itu dengan keperluan hidupnya, keperluannya itu melebihi daripada gaji.
Keperluan ni bukan keperluan yang mewah seperti yang saya katakan, minimum requirement. Memang nak kena bayar sewa rumah, memang nak kena bayar sewa rumah, installment rumah, ataupun nak kena bayar duit sekolah budak. Duit sekolah budak berapa anaknya, kemudian anaknya nak pergi sekolah, nak naik transportation, nak naik bas, naik MRT, kemudian nak kena makan. Basic requirement. Setiap hari punya perbelanjaan pasar. Kira 1,005. Dia dapat gaji 1,004. Memang tak cukup. Setiap bulan tak akan cukup. Dia categorize orang miskin. Orang fakir bagaimana? Orang fakir lebih fakir daripada orang miskin. Ada sebagian ulama memberi definisi, kalau sekiranya orang miskin itu memerlukan 1,600 sebulan, tetapi dia dapat gaji 1,500, tetapi orang fakir keperluan dia hanya setengah. Dia keperluan dia 1,600, tetapi gaji dia dapat $800. Setiap bulan memang macam mana pun tak akan dapat cukup. Korek satu lubang, tutup satu lubang, terbuka dua lubang. Tutup dua lubang, terbuka 3 lubang. Setiap bulan begitu. Ini fakir. Ada sebagian ulama memberi definisi fakir itu adalah sama dengan orang miskin, tak cukup keperluannya, akan tetapi orang miskin ada peluang untuk berusaha bekerja. Orang fakir ini, dia adalah keperluan sama seperti orang miskin tadi, akan tetapi dia tak ada ruang pekerjaan. Sama ada dia sakit, tak dapat bekerja. Atau dia cacat, tak dapat bekerja. Atau dia dibuang kerja, tak dapat bekerja. Jadi senario si miskin tadi, si miskin katakan perkiraan 2 keluarga, si miskin keperluan dia 1 bulan $1,600. Bapa dia bekerja, gaji 1,400, 1,500. Memang kurang, kita dah tahu ni miskin. Satu lagi keluarga, sama keperluan, 1,600 satu bulan, akan tetapi bapanya tak kerja. Sakit, cacat, dibuang kerja atau apa juga sebab. Dah tak kerja sekarang. Dah tak kerja berarti tak ada sumber rezeki. 1,600 setiap bulan, keperluannya bagaimana? Dia ini fakir. Maka dengan demikian para jemaah, ulama memang ada perbezaan pendapat apa yang dimaksudkan definisi fakir, definisi miskin, akan tetapi yang penting yang fakir itu adalah lebih miskin daripada orang miskin. Orang miskin ada hak untuk dapat zakat, orang fakir lebih-lebih lagi ada hak untuk dapat zakat kerana fakir itu lebih miskin daripada miskin. Penulis mengatakan, sebagaimana yang telah dihuraikan sebelum ini bahawasanya orang kaya adalah seseorang yang memiliki harta melebihi daripada keperluan-keperluan asas bagi dirinya dan anak-anaknya. Sama ada berupa makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, kenderaan, alat-alat usaha atau keperluan-keperluan lain yang dikategorikan sebagai asas dalam kerjayanya. Oleh itu, setiap orang yang tidak memiliki batasan minimum tersebut disebut fakir yang berhak menerima zakat. Jadi maksudnya miskin yang berhak terima zakat kalau pendapatannya kurang daripada keperluan seperti mana yang telah saya sebutkan. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Maka zakat itu dipungut daripada orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada fakir miskin di antara mereka. Jadi zakat itu adalah sistem di mana dalam masyarakat ada orang kaya, ada miskin, diambil bahagian orang kaya itu diberikan kepada orang miskin. Jadi harta diambil daripada orang kaya yang memiliki nisab dan kemudian diserahkan kepada kebaikan dari orang kaya, iaitu orang fakir yang tidak mempunyai harta seperti mana yang dimiliki oleh orang kaya. Ustaz, rugilah Ustaz, ini saya usaha dan sebagainya. Tetapi ingat para jemaah, Allah SWT memberikan kita kelebihan. Kita ada 2 choice. Kita nak berada di tempat orang kaya, di mana Allah Ta'ala suruh ambil rezeki kita berikan pada fakir miskin. Atau kita nak jadi tempat orang yang fakir miskin, setiap bulan, setiap hari, setiap minggu menantikan pertolongan orang kaya. Allah Ta'ala dah takdirkan di antara kita letak di tempat orang kaya. Maka nescaya keluarkan zakat, bantu orang-orang miskin. Allah Ta'ala berikan kita kemuliaan berada di atas. Allah Ta'ala berikan kemuliaan di mana sebagian harta orang miskin, Allah Ta'ala beri mereka transit kocik kita. Transit aja. Allah Ta'ala boleh berikan orang miskin ni direct
tak payah transit kita. Tapi Allah Ta'ala berikan kita kemuliaan transit kocek kita, transit seketika, lepas tu kita keluarkan, dia tetap dapat. Dan kita dapat pahala kerana transit. Transit ni, dulu saya tak tahu apa-apa pasal transit, tahu airport je lah. Airport, kalau naik airport, naik apa, kapal terbang, Changi Airport kan famous. Jadi nak pergi mana-mana nak kena transit Changi Airport. Daripada jauh-jauh, transit Changi Airport, sambung pergi Indonesia. Mereka transit Changi Airport, isi minyak ke, rehat ke apa, lepas tu pergi ke Indonesia, sambung ke KL, sambung ke Thailand. Singapura jadi transit hub. Tak semena-mena orang stop, parking dapat cukai, dapat duit dan sebagainya lah. Singapura bimbang kalau Singapura Changi Airport tak jadikan transit hub. Semua direct. Direct dah tak dapat transit. Dah tak dapat transit pada ketika itu, Changi Airport dah tak dapat number one. Contohlah. Jadi transit ni nikmat. Maka nescaya Allah Subhanahu Wa Taala boleh berikan orang miskin itu direct duit terus masuk kocek dia. Tapi Allah Ta'ala gunakan duit itu transit kat kocek kita seketika. Lepas transit, maka kita berikan kepada mereka. Mereka tetap dapat, kita dapat kemuliaan, dapat jadi transit hub. Contoh. Jadi kalau dah transit hub tu, make sure tu hanya transit lah. Flight yang stop over kat Singapore, dia nak sambungkan perjalanan pergi KL, tak boleh sampai Singapore. Tak boleh. Kau dah stop sini, is already mine. Kau dah belong to Changi Airport. Tak ada. Aku stop seketika nak sambung perjalanan pergi KL. Maka duit itu sama juga. Bahagian orang miskin hanya Allah Ta'ala transitkan kepada di kocek orang-orang yang kaya. Jadi kita kena lihat dengan perspektif berbeza lah. Baru kita, kalau tak kita rasa rugi duit kita. Hakikatnya bukan duit kita, hanya transit. Ya? Wallahu a'lam bishawab. Ditinjau dari segi keperluan dan ketiadaan, begitu pula dari segi mustahaknya menerima zakat, tidak ada perbezaan antara fakir dan orang miskin. Sebagian ulama katakan tak ada beza. Tetapi sebenarnya ada beza. Kalau tak ada beza, Allah Ta'ala tidak akan bezakan fakir dan miskin. Memang ada beza. Meskipun orang fakir dan orang miskin dalam ayat di atas disebut dengan menggunakan kata penghubung dan biasanya digunakan pakai untuk dua perkara yang berlainan, tetapi tiada bertentangan dengan pendapat yang telah kita kemukakan di atas. Kerana orang miskin yang sebetulnya termasuk golongan orang fakir mempunyai ciri khusus dan dia sudah memadai untuk membezakan antara kedua golongan tersebut. Jadi bukan semua orang fakir adalah, bukan semua orang miskin adalah fakir. Semua orang fakir adalah miskin, tetapi tak semua orang miskin adalah fakir. Kemudian kita konteks kat Singapura pula, orang miskin Singapura ni miskin. Ada orang miskin kat Singapura? Siapa yang kata tak ada orang miskin kat Singapura pasal dia tak turun padang? Ada orang miskin. Dalam sebuah hadis ditegaskan bahawasanya orang miskin adalah orang fakir yang menahan diri daripada meminta-minta. Baik, ada pula sebagian ulama membezakan. Orang miskin. Orang fakir adalah orang miskin yang tak meminta-minta. Sebab tu kadang-kadang kita nampak orang miskin, kalau kita tahu dia tu miskin, tak payah dia minta. Kalau kita boleh kasih, kita kasih. Kerana apa? Tidak semua orang miskin akan meminta-minta kerana memang tak digalakkan meminta-minta dalam Islam. Jadi sebagian ulama menjelaskan orang fakir adalah yang menahan diri daripada meminta-minta sehingga keadaannya tidak diketahui orang ramai. Oleh itu ayat di atas menyebut golongan ini kerana dikhawatiri diabaikan orang ramai memandangkan sikap mereka yang senantiasa menjaga maruah diri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Laisal miskinul ladzi tarudduhul tamratu wa tamratan wala luqmatu wala luqmatan innamal miskinul ladzi yata'affafu iqra'u in syi'tum la yas'aluna an-nasa ilhafa." Orang-orang yang katakan miskin bukanlah orang yang dapat menolak rasa lapar dengan satu atau dua biji kurma. Orang miskin juga bukanlah orang yang menolak sesuap atau dua suap nasi.
Tetapi yang miskin adalah orang yang dapat menahan diri daripada meminta-minta. Cuba kamu baca ayat ini, yakni Allah Ta'ala berfirman, La yas'aluna nasa ilhafa. Yang bermaksud mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Ya, jadi ini contoh-contoh. Sebab itu sebagian ulama mempunyai berbagai-bagai definisi mengenai apa maksud fakir, apa maksud miskin. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Laisal miskinu alladhi yatufu 'ala an-nasi tarudduhu luqmatu wa luqmatan wa tamratan walakinil miskinu alladhi la yajidu ghani yughnihi la yuftan bihi fa yatasaddaq alaihi wa la yaqumu fayas'alan nas. Yang dikatakan miskin bukanlah orang yang berkeliling, yang ke sana ke sini meminta-minta kepada orang ramai. Dan rasa laparnya dapat ditolak dengan 1-2 suap atau 1-2 biji kurma. Tetapi orang miskin adalah orang yang tidak berkecukupan tetapi tidak diketahui orang ramai sehingga dapat diberikan sedekah dan tidak berjalan sana sini dengan keadaan meminta-minta. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, Rasulullah menyebutkan dalam sebagian hadis, orang miskin yang betul-betul miskin yang berhak terima zakat, kalau kita dapat jumpa, mereka tu memang miskin. Memang perlukan bantuan. Perlukan pertolongan. Tapi mereka tak meminta-minta. Dapat, Alhamdulillah. Nak kasih, Alhamdulillah. Tak nak kasih, Alhamdulillah. Segala-galanya milik Allah. Rezeki di tangan Allah. Kadang-kala kita dapat lihat ada sebagian orang memang susah. Tetapi dia tak tahu tempat meminta. Memang ada. Nak meminta ni pula kadang-kadang berani-beranikan diri. Pergilah masjid. Minta maaf tuan, anak saya susu dah habis. Beras tak ada. Awak nak isi, tolong isikan borang ni ya. Ni borang A, borang B isi. Kemudian bawa surat gaji suami 3 bulan yang lalu. Bawa surat cukai pintu. Okey, terima kasih tuan. Nak kena isi dia borang saja dah pening kepala. Contohlah. Nak minta surat cukai pintu, mana lagi nak cari surat cukai pintu. Nak minta duit gaji, alah. Ini contoh. Jadi kadang-kadang memang betul, kadang-kadang kita nak kena perhatikan supaya kita tak nak sistem di abuse. Orang yang tak miskin pun ambil. Tetapi kita juga kena faham, kadang-kadang bukan semua orang miskin educated. Bukan semua orang tahu pakai handphone. Bukan semua masuk tahu handphone, tahu pakai gadget-gadget yang baru, smartphone. Betapa ramai orang di antara kita pun kadang-kadang nak register solat tarawih, nak kena register, Allahu Akbar. Nak kena register, macam mana register nak? Nak kena ada email. Email tu apa benda nak? Email. Allahu Akbar. Nak kena email pakcik, nak kena ada Google. Google tu apa? Kat mana nak beli Google? Allahu Akbar. Ini contoh bukan mudah. Kita rasa senang pasal it's at our fingertips. Tetapi kita tak turun padang, tak bertemu dengan betul-betul orang-orang yang sukar. Jadi kita tak akan dapat memahami keadaan sebagian perkara yang dihadapi oleh orang miskin. Pasal mungkin kita dibesarkan dengan kesenangan. Kita hidup senang, kadang-kadang kita lupa wujudnya orang-orang yang susah. Baik. Jadi kita dah memahami dah siapa dimaksudkan dengan miskin. Dan fakir lebih miskin daripada miskin. Kalau kita ada orang miskin atau fakir tadi, berapa kadar zakat yang boleh kita berikan? Penulis mengatakan, di muka surat 341, kadar zakat yang mesti diberikan kepada fakir miskin. Antara tujuan zakat, penulis mengatakan, adalah memberikan kecukupan dan menutup keperluan orang miskin. Oleh itu, hendaklah dia diberi zakat sebesar jumlah yang boleh membebaskannya dari kemiskinan kepada kemampuan. Daripada keperluan kepada kecukupan untuk selama-lamanya. Dan ketentuan ini dapat berubah mengikut kondisi dan situasi yang ada. Umar radhiyallahu anhu berkata, jika kamu memberi zakat, maka cukupkanlah. Al-Qadhi Abdul Wahab berkata, Imam Malik tidak memberikan batasan dalam hal ini. Dia berkata, dia diberi seperti layaknya orang yang mempunyai tempat kediaman, pembantu dan kenderaan yang diperlukan. Baik, kita ada orang miskin. Berapa nak kasih zakat ya?
Nak kasih 300, banyaknya nak kasih 300, 50 cukup lah. Baik, jadi kita kena lihat. Yang dimaksudkan dengan fakir miskin tadi, yang fakir itu lebih miskin daripada miskin. Kalau kita lihat para jemaah, yang miskin itu katakan, memang tak berkecukupan. Gaji bulanan suaminya 1,200. Okay. Kemudian kecukupan setiap bulan seperti mana telah kita sebutkan, minimum lah, kira duit pasar, duit transport suami pergi kerja, anak-anak pergi sekolah, duit makan 1,600. Untuk dapat keperluan cukup, bukan mewah, cukup at least 1 bulan 400. Maka kalau 1 bulan kita kasih dia $400, adakah diperbolehkan? Diperbolehkan. Pasal kalau kita kasih 400 pun bukan jadikan dia kaya. Betul-betul setakat cukup. Setiap bulan tutup setiap bulan. Bukan dia nak kasih dia kaya. Sebagian ulama menjelaskan kita boleh berikan mereka itu zakat sehingga bukan cukup tetapi melebihi daripada cukup supaya ada sedikit kemewahan. Kalau tak sampai kemewahan, at least cukup memadai. Maka dari itu para jemaah yang dirahmati Allah, katakan, ada di antara kita memang berharta dan kebetulan kita mengetahui sebagian orang-orang tu miskin. Get hold of him. Apatah lagi orang itu miskin, orang yang bertakwa, yang solat, dan orang itu tak meminta-minta. Get hold of him. Allah Ta'ala berikan kita nikmat bertemu dengan orang sebegini. Apa yang kita boleh buat? Agak-agak berapa kecukupan dia? Memang tak cukup. Ini baru kita bincangkan miskin, belum fakir. Fakir lebih miskin. Kalau miskin dia perlukan 1,600, dia dapat 1,200. Fakir dia perlukan 1,600, dia tak ada sumber gaji. Jadi bagaimana? Lebih dahsyat lagi. Jadi kalau dalam hal sebegini, apa yang kita boleh lakukan? Contohnya, kalau kita ada bajet zakat, kita boleh kasih contohlah. Duit makan, kita boleh belikan dia beras setiap bulan. Kita belikan duit makan minum. Ataupun duit utilities bill. Supaya jangan sampai terputus elektrik dan air, minta saya bayar. 1 bulan berapa? 120. 1 bulan 120. Sponsor. Bukan sponsor, tolak duit zakat. Boleh. Ini contoh pada jemaah yang dirahmati Allah. Dalam sebuah hadis ada keterangan yang menunjukkan bahawasanya orang miskin tetap boleh meminta-minta. Sebab apa? Kadang-kala zaman sekarang ini, kalau zaman ketika seperti mana zaman Sayyidina Umar, di mana khalifah bertanggungjawab, lalu cari orang-orang miskin, alhamdulillah. Zaman sekarang kita tak datang, tak dapat. Jadi persoalan boleh tak orang miskin terpaksa meminta? Jawapannya boleh. Diperbolehkan orang miskin meminta sehingga memperoleh mata pencarian yang akan mencukupi selama hidupnya. Akan tetapi sebaiknya beliau itu tetap kena usahalah. Tak boleh hanya bergantung kepada pertolongan orang, apatah lagi dia itu masih kuat. Baik, kita lihat dari sebuah hadis dari Habishah bin Mukharrik Al-Hilali, katanya, beliau menceritakan, aku ini dibebani hutang besar disebabkan mendamaikan pelecehan. Dia menceritakan bahawasanya dia ini mempunyai hutang disebabkan adalah perkara-perkara yang dilakukan untuk mendamaikan orang. Aku akhirnya datang menjumpai Rasulullah SAW untuk meminta pendapatnya. Mendengar itu Nabi SAW bersabda, sabarlah sehingga kita memperoleh zakat. Nanti kami akan memberikan bahagianmu. Jadi Rasulullah SAW menyuruh orang tadi supaya bersabar. Kerana nanti apabila beliau itu telah dapat zakat, maka nescaya Nabi SAW akan berikan. Nanti kami akan berikan kepadanya. Beliau bersabda lagi, wahai Kabisha, meminta-minta sebenarnya tidak dibenarkan kecuali bagi seseorang antara 3 golongan berikut. Jadi beliau itu dinasihatkan sebenarnya minta-minta itu tak dibenarkan kecuali 3 golongan. Siapakah mereka itu? Pertama, seseorang yang menanggung hutang kerana mendamaikan perselisihan. Maka dia dibolehkan meminta-minta sehingga hutangnya terbayar. Setelah itu dia tidak dibenarkan lagi meminta-minta.
meminta-minta tak diperbolehkan kecuali 3 dalam hadis ini. Pertama siapa? Orang dia nak damaikan 2 kumpulan. Untuk damaikan 2 kumpulan ini, terpaksa keluarkan duit dia sendiri. Sama ada kerana pergaduhan atau sebagainya, dia terpaksa keluarkan duitnya, tetapi dia keluarkan duit dia pun berat. Dia pun ada keperluan sampai dia itu berhutang. Maka nescaya dia boleh minta orang, boleh meminta untuk bantu damaikan orang ini. Contoh. Kedua, seorang yang ditimpa malapetaka yang menyapu bersih seluruh harta bendanya. Maka dia dibenarkan meminta-minta sehingga memperolehi apa yang dapat menutupi kehidupannya, atau sabdanya lagi, apa yang akan dapat menutupi keperluannya. Seseorang yang ditimpa malapetaka, habis harta bendanya. Contoh, berlaku gempa, berlaku tsunami. Tengok selepas habis segala-galanya, balik kat kampung, mana rumah aku? Yang ada tinggal tangga. Habis semua. Bagaimana? Dalam Islam tak boleh meminta-minta. Jadi kalau dia duduk, bagaimana? Dia boleh meminta-minta, pergi ke tempat Baitul Mal katakan, minta bantuan. Kerana dah hartanya habis, hancur. Ketiga, seseorang yang ditimpa kemiskinan sehingga ada 3 orang tokoh antara kaumnya yang bersaksi bahawasanya si fulan itu memang hidup dalam kemiskinan. Maka dia dibolehkan meminta-minta sehingga memperolehi apa yang dapat menutupi kehidupannya. Atau sabdanya lagi, apa yang dapat menutupi keperluannya. Maka meminta-minta selain daripada itu, wahai Qabisah, adalah haram dimakan oleh orang yang melakukannya kerana ianya tidak dihalalkan. Jadi, sebahagian ulama menjelaskan berdasarkan hadis ini, selain daripada itu, sebenarnya tak digalakkan meminta-minta. Ada yang mengatakan tak dibolehkan meminta-minta. Kecuali hancur musnah harta kita, atau kita nak buat kebaikan, maka kita meminta orang lain bantu kita melakukan kebaikan. Atau memang kita ni orang yang susah, di mana cari saksi, memang at least 3 orang saksi akan kata dia memang susah. Confirm. Jadi maka saya itulah orang yang dikatakan fakir miskin. Baik, orang yang mampu berusaha, boleh tak dia menerima zakat? Dia miskin. Pasal ustaz dah kata, keperluan 1,600, aku gaji 1,400. Miskin tak? Boleh terima zakat tak? Okey, baik. Tapi kenapa gaji awak 1,400? Yalah, saya nak kerja part time aja. 1 hari 4 jam. Lagi 4 jam boleh main game. Lagi 4 jam nak pergi pancing. Nak main-main dengan member. Jadi ini awak ni malas. Jadi kita kena lihat. Kita mengatakan fakir miskin zakat boleh menerima, ada hak, mereka itu ada hak dalam zakat atau sebagainya, tetapi dia perlu usaha dan perlu berusaha serta berusaha untuk mendapatkan kecukupan. Jadi orang yang mampu berusaha, boleh tak mereka menerima zakat? Penulis mengatakan di muka surat 343. Seperti halnya orang kaya, orang yang mampu berusaha tidak berhak menerima zakat. Dari Ubaidillah bin Al-Khayyar katanya, dan 2 orang lelaki telah menceritakan kepadaku bahawasanya mereka pernah datang menjumpai Rasulullah SAW ketika haji wada' yang secara kebetulan sedang membagi-bagikan zakat. Mereka meminta kepada Nabi SAW agar mereka memperoleh bahagian. Nabi SAW pun memperhatikan fizikal kami dan melihat mula dari atas kepala hingga ke ujung kaki. Beliau akhirnya mendapati kami berbadan tegap dan gagah. Lantas sabda Nabi SAW, in syi'tuma a'taikuma wala khatta fiha lighaniyin wala liqawiyyin muktasib. Beliau mengatakan, aku boleh saja memberikan harta ini kepada kamu berdua.
Tetapi ingatlah bahawasanya orang kaya dan orang kuat berusaha tidak mempunyai hak untuk memperoleh bahagian daripada zakat ini. Kalau sekiranya mereka itu kuat, kalau sekiranya mereka itu bertenaga dan tidak mahu bekerja semata-mata nak memperolehi zakat. Awak kuat lagi. Tak malu ke awak tengok tempat hawker center tu, ada nyonya tu dah bongkok dah. Masih lagi sapu lagi. Dah bongkok lah, masih lagi angkat pinggan lagi. Sedangkan awak kuat, badan tegap. Contoh. Kecuali kalau dia sakit-sakit tertentu yang kita tak nampak. Akan tetapi kalau secara umum, jadi kita nak kena bezakan antara seorang yang miskin, tiada kemampuan dengan seorang yang malas. Orang yang malas, orang macam mana sekalipun duduk kat rumah, duit Allah Ta'ala tak takdirkan turun daripada langit. Kalau awak jalan bawah blok, kebetulan terjatuh duit daripada atas, itu pun bukan duit awak, duit orang terjatuh. Dan tak boleh ambil. Kita jalan, jumpa $100. Boleh ambil tak? Tak boleh ambil. Itu bukan duit awak. Duit orang tercicir. Awak ambil, sekali lagi budak menangis, patah balik mana duit aku jatuh. Tak boleh ambil. Kalau nak ambil duit yang tercicir kat tengah jalan tu, kecuali kita sanggup mengiklankan setahun. Nak iklankan, nak beritahu ni orang siapa hilang duit. Nak take that responsibility. Kalau tak, jangan ambil duit. Ustaz, tengah jalan-jalan kat bazar nampak duit. Jangan ambil. Duit awak tak? Bukan. Imam Khattabi berkata, hadis di atas tadi menjadi landasan bahawasanya orang yang tidak geri ketahui mempunyai harta dapat dianggap miskin. Dia pula menjadi dalil bahawasanya ukuran dalam soal menerima zakat tidaklah terletak pada kekuatan fizikal menurut zahirnya saja, tetapi disertai kekuatan untuk berusaha. Kadang-kala orang yang memiliki kekuatan badan tetapi tangannya lumpuh hingga tidak mampu bekerja. Maka orang yang seumpama ini menurut petunjuk hadis tersebut tidak dilarang daripada menerima zakat. La tahilu sadaqatu li ghaniyin wala lilladhi mirratin sawiyin. Zakat tidak boleh diberikan kepada orang kaya dan orang yang memiliki kekuatan tubuh dan kesihatan badan yang mampu bekerja keras bagi menutupi keperluan hidupnya. Jadi contohnya kadang-kala yang malas-malas ni yang masalah. Ya? Kecuali kalau kebetulan para jemaah yang dirahmati Allah, ditakdirkan orang tu kuat badan, ya betul. Akan tetapi ditakdirkan dia dibuang kerja dan betul-betul ada keperluan, maka dia boleh terima zakat. Terima zakat seketika itu yang dia susah. Lepas tu dia tetap kena usaha cari kerja. Once dia dah cari kerja, alhamdulillah dah dapat kerja, stop. Dah tak boleh terima zakat. Ini contoh. Inilah pendapat mazhab Syafi'i, Ishaq, Abu Ubaid dan Ahmad. Sebaliknya pendapat mazhab Hanafi berpendapat orang kuat dibolehkan menerima zakat apabila tidak memiliki 200 dirham ke atas. Jadi mempunyai berbagai-bagai perbezaan pendapatlah para jemaah. Imam Nawawi berkata, Imam Ghazali pernah ditanya mengenai orang kuat yang tinggal di rumah dan tidak biasa mencari nafkah dengan mengutamakan kekuatan badan. Apakah dia dibolehkan menerima zakat yang menjadi bahagian fakir miskin? Jawabnya boleh. Ini betul memandangkan apa yang diperhatikan adalah mata pencerahan yang layak bagi seseorang. Mata pencarian yang layak bagi seseorang. Kat Singapura ini insya-Allah ada berbagai cara untuk mencari rezeki. Zaman sekarang ada Grab, ada apa lagi? Food Panda, ada berbagai-bagai cara. Kadang-kala nak dengan tak nak. Ada sebagian orang badan kuat, minta tak ada makanan atau sebagainya. Awak pergi mana punya coffee shop, cari kerja, insya-Allah akan ada kerja kosong. Nak kerja dengan tak nak kerja. Awak kerja kedai makan tanggung. Betul kan? Ini kadang-kala yang kita lihat yang nak kata malas nanti marah, tetapi yang kurang rajin kerja lah ni. Jadi kalau kita dah tahu kita kekurangan, usaha cari rezeki untuk memberi nafkah kepada isteri dan ahli keluarga. Baik, pemilik harta yang tidak dapat menutupi keperluan kehidupannya. Bagaimana seseorang yang ada harta tetapi dia tidak dapat menutupi keperluan? Harta ada tetapi tak dapat menutupi keperluan, harian pun tak cukup. Siapa orang? Macam mana orang? Ada harta tak?
Orang Singapura banyak demikian agaknya. Duit CPF ada tak? Duit CPF puluhan ribu. Tapi duit dalam kocek semua tak ada. Nak belanja pun tak ada duit. Contohlah. Baik. Atau sebagian orang ada harta, tapi hartanya ditahan. Atau sebagainya. Seseorang yang memiliki senisab harta tanpa mengira jenis harta yang dimilikinya, tetapi tidak dapat menutupi keperluan hidupnya disebabkan jumlah keluarganya yang ramai atau harga barangan asas yang melambung tinggi, maka ditinjau dari segi hartanya yang mencapai senisab, dia adalah orang kaya dan diwajibkan mengeluarkan zakat. Tetapi dilihat dari sisi lainnya, orang itu adalah miskin kerana harta yang dimilikinya tidak dapat mencukupi keperluannya dan berhak menerima zakat sebagaimana halnya orang lain. Tadi kawan tadi kita gaji 1,004, keperluan 1,006. Kawan kita lagi gaji dia 5,000. Masya Allah, 5,000 gaji. 5,000. Ada yang 10,000 gaji. Tetapi keperluan dia berbeza pula. Yang gaji 5,000 ni, katakan anaknya ramai, semua masih memerlukan bantuan dan dia juga jaga ibu dan ayahnya, dia juga ada bantu orang-orang susah. Katakan, gaji 5,000 tadi, kira-kira pendapatan dia plus keperluan bulanan $6,000. Gaji 5,000. Maka walaupun gaji 5,000, masih lagi dikira orang miskin. Imam Nawawi berkata, sesiapa yang memiliki tanah tetapi hasilnya masih tidak mencukupi keperluan hidupnya, maka dia tergolong orang miskin dan berhak menerima zakat untuk mencukupi keperluannya dan tidak boleh dipaksa supaya menjual tanah pemilikannya. Dalam kitab Al-Mughni, Imam Ibn Qudamah rahimahullah mengatakan, Al-Maimuni menceritakan, aku bertukar pendapat dengan Abu Abdullah, iaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Aku mengatakan, mungkin seseorang mempunyai unta dan kambing yang wajib dikeluarkan zakatnya tetapi dia miskin. Mungkin pula dia mempunyai 40 ekor kambing atau mata pencariannya, tetapi kesemua itu tidak memenuhi keperluannya. Bolehkah orang seumpama ini diterima zakat? Imam Ahmad mengatakan boleh, sebab dia tidak memiliki apa-apa yang dapat menutupi keperluannya dan tidak mampu untuk mencari keperluan hidupnya. Oleh itu dia dibolehkan mengambil zakat seolah-olah apa yang dimilikinya itu tidak wajib kepadanya zakat. Jadi ringkasnya para jemaah, kita kena lihat case by case dalam perkara-perkara tertentu. Kadang-kala orang tu ada harta tetapi dia tak boleh jual hartanya. Dia ada harta, rumah 5 bilik, eksekutif. Dia miskin, jual sajalah. Bukan tak nak jual. HDB ada undang-undang 5 tahun tak boleh jual, contoh. Jadi atas dasar demikian, walaupun seorang itu duduk di rumah 5 bilik atau rumah jumbo sekalipun, tetapi dia berlaku sesuatu bencana, dalam hal sedemikian dia nak kena bayar bulanan duit rumahnya tadi dan dia nak kena bayar duit anak-anaknya tadi, tak berkemampuan. Dia nak jual, bukan tak nak jual, tetapi tak dibenarkan jual kerana undang-undang. Orang sebegini masih boleh terima zakat. Rumah eksekutif tinggal, rumah jumbo tinggal apa dapat zakat? Ya, kita tengok case by case basis. Ya, jadi itu bukan berarti semua orang yang tinggal jumbo boleh bayar zakat ataupun boleh terima zakat. Kita tak nak juga galakkan orang-orang membeli rumah lebih daripada kemampuan lalu minta duit zakat. Contoh. Wallahu a'lam bishawab. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, kita dah mengetahui bahawasanya siapa yang dimaksudkan dengan fakir, siapa yang dimaksudkan dengan miskin. Orang fakir adalah lebih miskin daripada orang miskin dan mereka berhak terima zakat. Seberapa banyak yang boleh mereka terima zakat? Mereka boleh terima zakat selagi mana mereka itu kurang pendapatan untuk menampung basic minimum. Wallahu a'lam bishawab. Siapakah asnaf zakat yang berikutnya? Asnaf zakat yang berikutnya, kita lihat kepada ayat Al-Quran. Kita buka di muka surat 338 tadi. Allah Ta'ala berfirman. Apa Allah Ta'ala berfirman? Innamas sadaqatu, sesungguhnya bahawasanya zakat, lil fuqara'i wal masakin, adalah untuk fakir dan miskin. Lepas tu siapa? Wal amilina 'alaiha. Wal amilina 'alaiha, maksud amilina 'alaiha bahasa Melayu kita amil.
Apa maksud amil? Amil adalah, kita lihat pada jemaah. Kalaulah dalam sistem zakat itu, yang nak bayar zakat, mereka nak pergi mana bayar zakat? Kadang-kadang mereka pergi ke pusat pengurusan zakat. Ada di antara mereka itu tak dapat pergi ke pusat pengurusan zakat, jadi ada para petugas yang datang. Jadi yang para petugas yang berusaha, yang bermuamalah, yang terpaksa melaksanakan administrasi, yang mengagihkan, mengutip zakat, mengagihkan, nak kena ada orang yang mengagihkan. Kerana apa? Kalau semua nak bayar zakat, tak ada orang yang nak collect, atau dah collect, siapa nak agihkan kepada fakir miskin? Ada fakir miskin, kita nak kena pergi rumah mereka, hantar. Ada fakir miskin datang ke masjid, datang ke pusat penerima zakat, kita agihkan. Berarti nak kena ada administrasi. Mereka ni semualah yang disebutkan dengan wal amilina alaiha. Yang amil tu yang bertugas untuk menguruskan masalah ini. Untuk menguruskan perkara yang bersangkutan dengan zakat. Yang hari ini kita sebutkan sebagai amil. Amil hari ini kalau kita katakan amil, siapa yang boleh terima zakat? Amil. Amil yang kita sebutkan, kalau saya katakan, cuba imagine amil. Apa yang kita boleh imaginekan amil? Kalau fakir miskin, kita imagine orang fakir miskin, orang tak sedekah ke, orang susah. Amil, apa yang kita boleh imaginekan? Kalau satu kali tanya amil tu, konteks Singapura, saya akan imagine musim Ramadan tu akan ada orang duduk kat meja, aku terima zakat, amil lah. Mana amil belum buka lagi, contoh. Tetapi amil bukan hanya demikian. Bukan yang duduk dia dalam di meja, buka tutup 10 o'clock, buka pukul 10, tutup pukul 6, bukan. Kerana apa? Di sebalik dia pungut zakat, dia nak kena agihkan zakat. Zakat ada pengagihannya bulan Ramadan, ada pengagihannya kena plan sepanjang tahun. Kerana orang susah ni sepanjang tahun kita nak kena bantu. Sepanjang tahun itu nak kena ada pengurusan, nak kena ada staff. Jadi gaji staff ni bagaimana? Boleh diambil daripada duit zakat. Kerana zakat itu kalau kita ambil sebahagian daripada bahagian untuk amil, untuk yang menguruskan. Jadi amil ini adalah yang menguruskan perkara-perkara yang berhubung kait dengan zakat. Itulah perkara yang akan kita bincangkan nanti di muka surat 345, siapakah boleh jadi amil. Ustaz, saya nak beri zakat. Saya tak ada time nak hantar. Saya panggil Grab, tolong hantarkan. Grab charge $20. $20 ni boleh saya tolak daripada zakat tak? Saya nak kasih zakat $200. Nak hantar tak ada time. Letak dalam envelope, bungkus letak Tupperware, dia ingat Grab food makanan. Letak Tupperware bungkus, dia ingat rendang. Dalam ada duit $200 nak kasih orang tu. Nak hantar duit tak ada orang nak hantar. Panggil delivery, keluar hantarkan home base. Dia hantarkan $200. Nak kasih $200 tapi Grab ni charge $20. Allahu Akbar. $20 nak ambil daripada poket atau boleh ambil daripada sini. Baik-baik dia tu dapat 200, dia dapat 180. Pasal 20 Grab dah dapat commission. Jadi macam mana? Boleh ke tak boleh? Ya? Kalau kita tak gunakan Grab, yang penerima dapat 200. Kita gunakan Grab, yang penerima dapat 180. Jangan gunakan Grab lah. Aku naik taksi hantar. Naik taksi, kena charge $30. Allah. Jadi macam mana sekarang? Jadi, boleh tak kita tolak duit Grab ini untuk laksanakan? Dan kita tengok sekarang, MUI sekarang canggih. Masya Allah, tabarakallah. Nak bayar zakat, bukan hanya orang-orang line up. Kita pergi petrol station pun, bayar AXS machine, boleh terima zakat. Hebat betul. Kemudian AXS machine, tolak AXS machine kat situ nak free apa? Dia pun nak kena ada service charge. Dia business. Jadi kita bayar zakat $1,000, AXS machine tolak 2%. Contohlah, saya tak tahu berapa persen. 2% of 1,000 berapa?
$20. 2% of $1,000, $20. Jadi kita bayar $20, $1,000, hantar kepada Muiz hanya dapat $1,980. Why? $20 AXS machine dah cover. Lain kali pula pergi 7-Eleven pun boleh pula bayar. Kemudian masalahnya dulu kalau kita bayar zakat kat masjid, Pak Haji terima zakat. Ini orang bukan Islam terima zakat. What you want? Oh, you pay zakat. Nah, resit, jual kupon. Boleh ke tak? Amil ni kena orang Islam ke? Boleh orang bukan Islam. Amil ni kena jadi manusia ke? Mesin pun boleh jadi amil. Lagi pula sekarang press handphone, picit saya nombor. Nanti bil bulan depan terus tolak. Singtel hantarkan bil. Melalui Singtel. Muiz dapat instead of $1,000, Muiz dapat $1,950. Singtel masuk $50. Boleh ke? Kita bincangkan nanti minggu depan. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah para jemaah, sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Sebelum saya menutup majlis, mungkin ada yang nak bertanya mengenai kuliah kita sepanjang Ramadan. Ya, minggu depan kita telah pun menyambut Ramadan. InsyaAllah seperti mana yang Muiz telah announce, saya rasa Ramadan 23 hari bulan kan? Dah announce belum? Mungkin pagi saya dah announce ketika Muiz keluarkan jadual 1 year calendar, dah ada jadual, official jadual dah, ya. Jadi kalau kita nantikan pengumuman rasmi oleh Sahibus Samahah, ya, untuk mengumumkan bila awal Ramadan, tapi berdasarkan hisab kita akan menyambut pada 23 hari bulan. InsyaAllah kita sepanjang bulan Ramadan seperti biasa 2 minggu kita ada kelas, lagi 2 minggu kita akan bercuti insyaAllah. Nanti pihak masjid akan announce lah bila kuliah akan buka semula selepas Syawal nanti insyaAllah. Di sini ada pertanyaan, bagaimana pula dengan individu yang tidak dikenali meminta zakat harta dari kita sedangkan kita tidak tahu latar belakang mereka sama ada beliau berhak menerimanya. Kalau kita mengetahui ada orang minta, kalau kita, sebab orang minta, orang yang meminta duit kepada kita, kita ada hak untuk nak kasih atau tak nak kasih. Tetapi kalau kita tak nak kasih, hak kita. Kalau kita nak kasih, itu adalah lebih baik. Kalau kita nak kasih, sama ada kita nak kasih berupa sedekah atau kita nak kasih berupa zakat. Kalau kita nak kasih berupa sedekah, silakan, tak ada masalah apa-apa. Tetapi kalau kita nak kasih berupa zakat, kita kena pastikan orang itu berhak menerima zakat. Kita tak perlu probe secara detail, tetapi secara zahir, kalau kita tahu orang tu orang susah, sama ada dengan apa juga cara, dengan bertanya dengan dia directly atau bukan tanya dengan dia directly, dengan apa juga cara yang kita mampu, maka nescaya kita boleh berikan zakat. Katakanlah kita berada di Geylang Serai, ada orang jual tisu. Kita tengok kesian. Kita nak beli boleh, kita tak nak beli boleh. Tapi what is $1, what is $2 to make one happy? To make someone happy for $2, close one eye, just make her happy. Boleh. Tetapi ada kartu zakat, itu tak payah kira zakat lah, kira bersedekah dan sebagainya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. CPF like.
Okey, teman kita bertanya mengenai CPF Life ya. Saya perlu mendalami secara mendalamlah apa di sebalik CPF Life tersebut. Tetapi secara umum apa yang dikatakan adalah seseorang itu katakan seseorang dia ada harta, ada duit, tetapi dia bimbang kalau duit kat tangan kadang-kadang tak bijak kita manage duit tersebut, maka duit itu kita masukkan dalam CPF. Masuk dalam CPF Life. Apabila kita masuk duit tersebut dalam CPF Life, usia kita 65 tahun, dia kasih kita setiap bulan sekian. Persoalannya, kita nak kena bayar zakat ke tidak? Jadi, kita put senarionya berbeza. Duit yang ada kat tangan kita, CPF tu kita jangan tukar CPF, perkataan CPF tu kita jadikan dia OCBC Bank. Duit dalam tangan kita masuk dalam OCBC Bank, pasal kita takut kita terbelanja. OCBC Bank akan simpan sama ada fixed deposit ke tak fixed deposit pun tetap dalam bank, account kita. Kemudian lepas tahun, kita kena bayar zakat tak? Jadi kerana kita voluntarily masukkan duit dalam CPF ke, OCBC ke, kita letakkan safe box ke, atau kita serahkan kepada kepada kawan kita, kau pegangkan duit aku takut terbelanja. Tapi duit tu duit kita. Jadi memandangkan duit tu duit kita, cukup nisab, cukup haul, hakikatnya memang kena bayar zakat. Sebab itu ada sebagian pendapat yang mengatakan kalau kita berkemampuan, duit CPF tu sebenarnya, kalau senario demikian lagi ketara, pasal kita voluntarily masukkan kat situ untuk selamatkan duit tersebut. Jadi it is simply a deposit system. Okay? Cuma mengenai lebih mendalam tadi, itu perkara yang lain, ada hukum ahkam yang lain. Kerana apa? Okey, kalau sekiranya kita masukkan duit dah deposit, the principle tu memang duit harta kita, memang kita kena zakat lah. Cuma persoalannya, katakan jangan cakap pasal CPF, ABC Private Limited buat satu cara. Kita ada 10 orang, korang masukkan duit $10,000. Okay, semua masuk 10,000, dah jadi 100,000. Selepas you reach 66 years old, okay, atau 70 years old, I give you every month $500. Every month $500, siapa yang mati, gone dia balance. Siapa yang hidup lama, dapat continue. Jadi ada dia punya game of chance. Kalau aku hidup lama, aku bayar 10,000, tapi boleh dapat bulan sampai 30,000. Tapi siapa yang hidup kurang, bayar 10,000, baru dapat 2,000 dah mati. Loss lah. Adakah dia game of chance? Game of chance tu kira ada unsur maisir ke, ada unsur perjudian ke, ada unsur apa, kalau orang betting apa? Yalah, maksudnya ada unsur betting ke, pertaruhan. Kita mempertaruhkan 10,000. Kalau dapat lama, untunglah dapat 20,000. Tapi kalau kurang, dapatnya, ini contoh. Saya bukan kata CPF Life tu haram ke tidak, tetapi ada the element of such element. Jadi ini apa perkara yang harus kita renungkan juga. Kalau ianya buat sistem takaful, saling tolong-menolong untuk menjadikan dia halal, itu adalah lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik para jemaah, sampai di sini saja pertemuan kita. Wallahu a'lam bishawab. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.